COVID-19. Ya, itu yang kita dapat daripada Kerajaan Pakatan Harapan dulu. Ya. Sebenarnya banyak benda yang kita lalui yang mengerikan ketika di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dulu. Tapi kini yang paling dahsyat ialah COVID-19. Kan? Kita teringat kan, apabila kita kata kerajaan supaya hentikan kemasukan daripada rakyat-rakyat negara China itu, wah, dia kata tak ada apa, Yunnan dah tutup, ni yang masuk ni yang bukan adalah selepas berlaku COVID tu, diorang keluar sebelum berlaku COVID-19, coronavirus tu. Semua selamat, tak ada apa-apa. Lepas tu masuk dalam keadaan yang menggila lah. Menggila. Kita tahu, kita tengok di KLIA macam-macam. Sampai ke tahap itu Sampai ke tahap itu. Ada pula dengar cerita kononnya ataupun mungkin benarnya kan, kemasukan rakyat China ini untuk menyokong JAP nanti dalam pilihan raya. Itu kita tidak pasti. Tapi apabila mereka ini tidak pulang keluar ke negara mereka, ini membuatkan kita menjadi satu perkara yang tidak senang, tidak selesa. Dalam Pakatan Harapan dulu apa yang tak ada? LGBT, Hari Wanita kita baru lepas beberapa hari yang lalu. Tapi ketika Kerajaan Pakatan Harapan, apa yang diorang buat masa Hari Wanita? Dah tukar jadi Hari LGBT. Diorang raikan, diorang bercakap di khalayak ramai, memperjuangkan hak-hak ni LGBT ni. Yang kita heran ni, ada juga yang menyokong kan. Yang kita heran juga, ada juga pemimpin dalam Pakatan Harapan dan sekarang ni dalam Perikatan Nasional yang memperjuangkan, mempraktiskan LGBT ni. Dan kita masih biarkan lagi. Apa yang tak ada zaman PH dulu, resis menjadi-jadi kan. Zaman BN dulu berpuluh tahun steady je, tapi masuk je zaman PH, huhara jadi kan. Sampai kes adik pun masih lagi tak selesai sampai sekarang. Apa lagi? Apa aset-aset kerajaan habis dijarah. Orang-orang Melayu yang hidup susah, Perdana Menteri ketika itu hina, kutuk, sebuang tungkat buat kerja. Orang Melayu malas. Apa lagi yang diorang tak cakap? Kan? Inilah dia pembalasannya. Kan? Sebentar tadi saya dengar Dr. Mahathir buat live, dia kata kita jangan ambil ringan dalam isu gejala atau wabak penularan COVID-19. Masa zaman dia jadi PM tu, dia ada ambil berat ke? Tiba-tiba sekarang nak nasihatkan kita supaya jangan ambil jangan ambil ringan. Dia ada ambil berat ke? Pandangan kita ada ambil peduli ke? Itulah masalahnya. Pandangan rakyat dianggap macam sampah. Macam tak ada nilai. Macam kita ni bodoh sangat. Kadang-kadang saya pun pandang macam para doktor juga. Konon-konon rakyat ni bodoh. Jangan anggap anda ni doktor yang bercakap ni pun bukan doktor ataupun bukan ada ilmu pengetahuan. Kita kata wabak ini bahaya. Tak, denggi lagi bahaya. Orang yang obesity, yang gemuk tu lagi banyak, ramai yang mati. Orang yang sakit jantung lagi ramai mati. Itulah terlebih pandai kan. Konon-kononnya diorang je yang betul. Baru-baru ini saya kata okey, kenapa kerajaan tak letakkan di mana tempat-tempat yang ramai orang berhimpun ataupun ramai yang pengunjung berikan penutup muka percuma. Of course lah, sekarang ni dah kata tak ada, tapi kenapa tak diusahakan ke arah itu? Ada juga doktor yang bersuara tak perlu benda tu. Dia kata orang yang sakit saja yang perlu pakai, orang tak sakit tak payah. Kita tahu ke kita ni ada sakit ke tak? Kan? Kita tak tahu. Lagipun COVID-19 ni Kementerian Kesihatan ataupun dunia ni pun belum tahu apa ubat yang sesuai. Jadi maknanya masih 50-50 apa punca dia. Jangan pasti sangat kalau kita tak payah pakai topeng ni, kita tak ada apa-apa kalau kita sihat. Kalau pasti maknanya kita dah ada ubat. Maknanya kita pun belum tahu apa yang sebenarnya. Lantaklah kalau orang nak pakai mask kan ataupun muka ni, biar dia nak pakai. Jangan kata tak perlu. Kan?
Jangan perbodohkan sangat rakyat, jangan perbodohkan orang ramai. Kita ni tak bodoh. Kita risau tentang diri kita. Apabila kerajaan buat tak peduli, apabila para doktor pun ambil mudah. Bila saya cakap ni marahlah nanti doktor. Tapi itulah dia. Kita respect cara doktor. Sebab tu kita nak prevention. Prevention is better than cure. Kita nak elak benda tu. Bila nak cure yang teruk, yang akan hadapi nanti siapa? Doktor juga, para kaki tangan hospital juga yang akan terpaksa menghadapi benda tu, nak mengatasi benda tu. Kan? Apa pandangan-pandangan daripada rakyat tu terima, kan? Itulah dia. Macam sekarang ni rakyat kata, kita takut pada LGBT, tapi ada juga yang bersuara, alah biarlah itu antara dia dengan Tuhan. Betul ke alasan tu? Ada baca tak tentang kisah Nabi Lut, di mana kaum Nabi Lut ketika itu dibenamkan terus dengan banjir besar. Nabi Lut diarahkan supaya membina sebuah kapal yang besar menyelamatkan sesiapa yang dirasa perlu, sampai binatang-binatang sendiri yang perlu juga masuk di dalam kapal itu. Lagi kita nak kata, oh ini di antara pengamal LGBT dengan Tuhan saja. Tidak. Ianya melibatkan satu kaum, satu negara. Sampai dalam Islam disebut, kalau anda tidak dapat menjauhinya, tinggalkan kaum itu. Maknanya tinggalkan negara ni. Kita tak mampu. Jadi cara yang kita mampu ialah jauhi, hentikan benda-benda macam tu. Jangan bekerjasama, jangan bagi muka pada orang macam tu. Ini yang semburit kita lantik dia jadi pemimpin negara. Apa hal? Lagi nak pertahankan orang macam tu. Balanya kita yang menimpa. Kita tak semestinya bala yang menimpa kita ni mesti banjir besar. Tak semestinya macam tu. Bala dari Allah tiba berbagai-bagai. Mungkin juga COVID-19 ni Allah dah naik, dah tak suka dah tengok kita ni begitu ketepikan hukum Allah, ketetapan Allah. Bila kita ketepikan, beginilah jadinya. Dengan resis, dengan mencuri harta, sampai tak peduli rakyat, bergaduh sesama sendiri, pemimpin-pemimpin berebut kuasa. Sampai sekarang pun macam tu, cakap pasal kuasa. Rakyat di bawah ni apa cerita? Apa cerita rakyat di bawah ni? Ada siapa yang ambil peduli? Ada pemimpin yang ambil peduli? Tak habis-habis cakap kuasa. Sama, semua parti sama. Saya sokong parti UMNO, tapi saya sendiri bersuara pada UMNO sendiri. Bila terkena di batang hidung doang, tak dilantik menteri ke, tak dilantik apa, baru nak bersuara. Tetapi apabila rakyat menderita, rakyat susah, tak dengar pun suara. Bala tu datang menimpa-nimpa satu demi satu pada negara ni. Ekonomi jatuh, nilai wang jatuh, kan, pengangguran dengan pemimpin yang penfitnah, satu demi satu, tak putus-putus. Kenapa? Kerana kita tak peduli dah rakyat, tak peduli langsung pada rakyat. Suara rakyat tak diterima. Kononnya orang politik saja boleh cakap politik. Orang yang doktor saja boleh cakap pasal hal sakit-sakit, orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh bagi pandangan. Bila bagi pandangan dia kena. Saya sendiri, saya kata saya bagi pandangan, oh saya doktor, orang tu cakap kita tak layak, bagi kita tulis 1 di 10 dia balas. Tolonglah. Tolonglah. Fikirlah juga pandangan-pandangan yang bawah ni. Kadang-kadang yang bawah ni lebih tahu, sebab diorang merasai azabnya. Malam ni mungkin sebentar lagi mungkin Perdana Menteri, anda semualah, bukan menteri saya tak menganggap tim media ni menteri saya lagi, sebab dia masih lagi tidak berlaku adil pada rakyat, pada negara. Dia mementingkan partinya, mementingkan puak-puaknya saja daripada rakyat. Mungkin dia akan buatkan satu keputusan bahawa negara ini mungkin dalam keadaan curfew ataupun kecemasan, rakyat-rakyat tidak benarkan keluar rumah ke apa. Benda ni serah berlaku di Itali dan beberapa negara yang lain. Mungkin dia akan bercakap benda tu. Bagi saya itu sudah terlambat. That's why is now you to cure it, is too late already. Kan? Masa awak dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu, pandangan rakyat tak nak terima. Kan? Sekarang ni baru kelang kabut nak buat benda tu. Dulu berpusu-pusu, orang kata macam lebah masuk dalam satuan negara tu. Kan? Tak putus sampai KLIA tu jadi jam lah.
Dia punya sistem dia. Jadi jam ke atau sengadakan jam pun saya tak pasti. Untuk membenarkan rakyat daripada negeri China tu sampai jutaan masuk. Balasannya inilah dia. Tak perlulah Tuan Mahathir, tak perlulah nak buat keputusan supaya rakyat jangan ambil ringan. Anda ada ambil berat tak? Tak ada kan? Pandangan kita tak ada peduli kan? Masa jadi Menteri dulu. Ambil mudah. Sekarang nak nasihat kita. Apa rakyat boleh buat? Rakyat semua boleh jaga diri sendiri. Anda sendiri tidak menjalankan tanggungjawab anda, menghentikan kemasukan daripada negeri China tu, daripada Wuhan ataupun dari negeri China tu sendiri. Dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah rakyat. Rakyat sudah hidup susah, menderita, tak ada kerja, pendapatan kurang. Sekarang ni dengan wabak ini pula. Inilah dia kerajaan kita. Yang kerajaan sekarang ni UMNO, tolonglah bersuara. Bangun bersuara, jangan terlalu takut untuk bersuara. Jika tidak, berikan jalan pada orang lain jawatan tu. Perkara ini sampai peringkat rakyat dah tak sanggup lagi menerimanya. Rakyat ramai yang tak berani bersuara. Saya masih lagi bersuara. Saya tak takut untuk menghadapi apanya, kerana rakyat mahu ada orang yang boleh bersuara dalam hal ini.